bersiaran langsung daripada Clubhouse Miasa Terengganu untuk program kita pada hari ini, iaitu Miasa Talk. Saya Puan Anita bersama dengan saya Cik Arini Diah Fadila. Pula nama susah nak ingat. Okey Arini, apa cerita kita hari ini daripada Terengganu? Baik, hari ini kita bersiaran langsung daripada Terengganu. Dan nampaklah semua followers dekat Instagram dan juga Facebook boleh nampak kalau ini kita tengah berada dekat Clubhouse Terengganu. Jadi Clubhouse. Okey, sebenarnya kita nak bincang, saya nak ajak Puan boleh bincang pasal Clubhouse. Pasal Clubhouse. Okay. Kenapa? Sebab saya baru familiar dengan perkataan Clubhouse ni masa join Miasa. Betul. So baru daripada Miasa saya tahu, oh okey, nama rumah tu Clubhouse, nama office itu kita panggil Clubhouse. Tapi kenapa Clubhouse? Tu yang saya tanya-tanya lah. Okey, jadi saya pastikan sebenarnya bila hari ni sebut ataupun masa kita bincang lah sebelum ni pasal nak bercakap tentang Clubhouse ni, saya sebenarnya terlupa bahawa bukan semua orang familiar tentang konsep Clubhouse kan. Jadi bukan saja followers kita di Terengganu ataupun mereka yang mengikuti Miasa sekarang, tapi daripada dulu sebenarnya. Sebab mungkin kita dah lama, kita pun dah buka Miasa Clubhouse di PJ tahun 2020 sebenarnya, dah 3 tahun alhamdulillah. Dan sebenarnya saya terinspirasi pada tahun 2018. Jadi pada waktu itu apa yang berlaku, kami di Miasa mendapati bahawa a lot of people struggle in the community. Dan kita tak ada satu tempat ataupun kita kata pusat kan, di mana orang boleh datang terus mendapatkan perkhidmatan, tak ada stigma contohnya. Jadi satu zon yang selamat di mana orang boleh mendapatkan perkhidmatan. That means people can walk into a center and then we can do activities together dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kita nak jumpa orang yang berjuang dengan penyakit mental ni dekat hospital contohnya, dekat klinik dan sebagainya. Jadi daripada situ I thought, why don't we create a place where we don't call it's not a clinical center, tapi it's also not a counselling center, it's not a therapy center, but it's just a community center. Tapi tak nak panggil community center, kita nak panggil sesuatu yang an attractive concept di mana orang rasa macam terbuka nak datang. Jadi di situlah sebenarnya terlahir konsep Clubhouse. Dan apa yang berlaku juga pada tahun 2019, saya dijemput ke Trieste, Italy untuk satu conference, WHO punya Good Practices Conference. Dan rupanya ada dah konsep Clubhouse, which is called the Fountain Clubhouse, originated in the US tahun berapa, 1948 kalau tak salah kan. Jadi daripada situ saya berjumpa pula dengan mereka-mereka yang bekerja di Clubhouse di sana. Betul. So that was how the whole idea came about. Alhamdulillah. Okay, menarik, sangat-sangat menarik. Dan betul lah yang kau cakap tadi, tak nak nama dia tu macam sangat-sangat formal. Betul. Dan kita nak something that is attractive, people, orang nak datang kan, macam tu. So penggunaan kata house tu pun buat dia macam okey, rumah. Betul. Kan? So dia boleh jadi rasa merangkuli semua orang. Sangat-sangat menarik, insyaAllah. Okey, seterusnya boleh. Puan ada mention tadi pasal Puan pergi ke Italy dan jumpa dekat sana kalau dah ada orang sana dah guna Clubhouse juga. So adakah inspirasi Puan awal-awal menubuhkan Clubhouse Miasa tu sebab jumpa tengok dekat Italy atau apa mungkin inspirasi awalnya? Sebenarnya tak, sebab memang daripada awal tu that was the whole idea lah. Kita nak sesuatu tempat yang semua orang boleh datang, tak ada stigma, everyone can be together, can network, can be engaged, especially in social activities, tanpa mengetahui bahawa Fountain Clubhouse itu wujud. Dan Fountain Clubhouse ni beza dia to everyone that is watching adalah it is created untuk orang-orang ataupun individu yang berjuang dengan penyakit mental yang lebih kronik sebenarnya. Because biasanya mereka yang berjuang dengan more severe mental health conditions, stigma dia lebih tinggi. Betul? Okey, apa penyakit mental yang stigma sangat tinggi sehingga hari ini? Sudah tentu schizophrenia contohnya, betul? Jadi Fountain Clubhouse initially was created for these group of people. Tetapi tujuan saya pada waktu itu, saya tak nak lagi, we don't want to isolate people further. Jadi saya nak masukkan semua, tak kisah kalau anda tak ada clinical diagnosis of a mental health condition pun, baru ada isu-isu kesihatan mental pun, kami nak anda datang.
we want you to come supaya kita dapat sebelum benda tu isu kesihatan mental develop into a mental health condition, kita boleh tangani dengan segera. Kita boleh memberikan intervensi awal. You can come, kita boleh meluahkan, sama-sama duduk dalam kumpulan sokongan contohnya kan. Datang for any other support system like art classes ataupun drama ataupun dance, anything that you feel can help you. Sebab anything that you feel that is therapeutic boleh membantu sebenarnya. Kita jangan terhadkan the idea of helping ataupun what helps us into just makan ubat contohnya atau pergi terapi sahaja, tetapi sebenarnya banyak perkara yang kita boleh lakukan yang boleh membantu kita dalam proses penyembuhan. Jadi itulah sebenarnya inspirasinya. Jadi mungkin yang yang menonton kan hari ini, kalau ada apa-apa soalan kan, kalau ada apa-apa komen, mungkin bolehlah drop it in the ruangan komen di Facebook dan juga Instagram, insyaAllah. Jadi hari ini sendirilah mungkin saya pula tanya soalan. Hari ini sendiri masuk dalam orang kata bidang kaunseling, kemudian kesihatan mental, kemudian datang ke Malaysia pula, kemudian join Miasa hari ini. Jadi mungkin pengalaman hari ini sendiri, maybe some wow moments for you or aha moments yang hari ini rasa selama ni tak pernah tahu, tapi datang ke Miasa baru tahu bahawa this is something new for me. Contohnya mungkin boleh kongsikan. Saya pula akan jawab. Aha moment tu sangat-sangat banyak sangat, sebab even the concept of Miasa itself is very different from I can say any other mental health agency services. So masa saya datang Miasa, banyak sangat benda-benda yang saya baru jumpa atau perkara yang saya baru ada, dan itu walaupun saya daripada Malaysia, so dekat Indonesia pun saya tak jumpa lagi. Dan kebijakan-kebijakan macam tu dekat Malaysia juga. Dengar Kebijakan tu maksudnya apa tu? Kebijakan Kita kan policy. Policy, I see. Okay. Tahu usaha-usaha. Usaha. Okay, faham. Usaha sebegitu. Okay. Dan dekat Malaysia pun sebelum saya masuk Miasa berapa tahun dah saya dekat Malaysia, dalam 7 tahun. Lama dah. Pun juga saya tak pernah jumpa lagi apa yang Miasa buat. Dan salah satunya ialah Clubhouse. Sebab itulah saya macam tak sabar sangat nak tanya Puan soalan yang pertama tadi. Alhamdulillah. Dan saya nampak jugalah memang dekat Miasa, especially Clubhouse, memang kita memang betul-betul merangkuli dan menerima mana-mana orang yang individu-individu yang ada yang tengah berjuang dengan kesihatan mental mereka, yang tengah tak stable, yang tengah in crisis. Yes. Datang ke Miasa dan memang betul-betul mencari sokongan, mencari pertolongan. Betul. Sebab kita nak menjadi inklusif kan. Sebab selama ni orang tak tahu ke mana nak pergi, orang malu, mungkin nak walk in juga tak boleh. Betul. Kena ada referral letter dan sebagainya. Tapi di Miasa tidak, kita menerima sesiapa sahaja yang perlukan bantuan. Termasuklah benda begitu akan berlaku juga dekat Miasa Terengganu. Betul. Clubhouse Terengganu. Yes. So semua followers yang tengah menyaksikan live sekarang ini, kalau ada yang daripada Terengganu, Clubhouse kita baru buka. Betul. So sila, kalau rasa macam nak cari bantuan, nak cari support, sokongan, datang je ke Clubhouse. Betul. Kami di Kampung Tok Nel, Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Sebenarnya 5 minit je daripada airport. Dan kemudian very accessible. Jadi even bukan saja warga Terengganu, mungkin warga Pahang, mungkin warga Kelantan. Kita juga orang KL pun datang sini sebab kampung mereka di Terengganu. Jadi kalau anda datang kampung dekat sini pun boleh datang singgah ke Miasa. Jadi semua aktiviti yang kita jalankan di Clubhouse PJ Petaling Jaya juga kami adakan di Clubhouse Miasa. Terengganu, minta maaf. Clubhouse Miasa Terengganu. Betul. Kalau nak pergi bercuti ke Terengganu, nak Betul. singgah ke Clubhouse, boleh. Betul. Okay, lepas tu nak jawab soalan Puan tadi. Mungkin hal yang kedua yang saya jadikan aha moment dekat Miasa ialah dia bukan hanya rumah yang sediakan servis, yang sediakan sokongan, tapi juga ada services. Betul. Macam ada terapi. Dekat Miasa banyak sangat terapi. Ada spiritual therapy, ada art class, kita
kita ada kelas untuk art, lepas tu ada drama, drama, dan juga ada professional help. Itu yang buat dia macam lagi special lah menurut saya. Dan juga yang paling penting kita ada sokongan peer ataupun sokongan daripada individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental sendiri. Dan itulah mungkin keunikan Miasa ya, kerana kita memperkasakan anda-anda yang berjuang ya, kerana kita mahu anda rasa bahawa pengalaman anda sendiri ataupun your experiences are extremely valuable dan anda boleh membantu individu, bukan saja individu yang berjuang dengan penyakit mental kan hari ini, tetapi ahli keluarga yang lain dan juga mereka-mereka yang dalam bidang kesihatan mental dan juga bidang perubatan sendiri yang banyak hadir ke Miasa sebenarnya untuk mendengar dan untuk pelajari. Jadi kita jangan ingat kita tahu semua benda, sudah pasti kita we are student for life, we are always learning, there are going to be things that we don't know. Dan mungkin insya-Allah daripada perkongsian individu-individu yang berjuang sendiri, kita boleh membuat penambahbaikan daripada segi perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan, dan juga cara kita menyokong individu-individu yang berjuang ya dengan penyakit mental. Sebab kalau tak kan hari ini kita selalu tengok ahli keluarga datang ke sini dan kemudian bagi tahu wanita hari ini ramai banyak sebenarnya dah berapa tahun dah orang tersayang berjuang dengan penyakit mental tapi tak sembuh-sembuh. Jadi sebab tu dekat Miasa daripada dulu memang serata Malaysia datang ke Miasa untuk minta bantuan. Jadi sebab tu Alhamdulillah dengan geran-geran yang kami perolehi ini, kami boleh melebarkan sayap dan insya-Allah menyantuni lebih ramai masyarakat Malaysia. InsyaAllah mana tahu lepas ni luar Malaysia pula. Amin. Amin. Boleh doa-doakan. Okey. Menarik, sangat-sangat menarik. Saya suka discussion kita pasal Clubhouse ni terutamanya. Lepas tu mungkin ada soalan lagi yang saya nak tanya. Mungkin sebelum kawan-kawan yang tengah tengok live ni bertanya pula. Tapi in the meantime boleh drop soalan apa-apa yang nak tanya kepada Puan Anita atau saya. Mungkin pasal Miasa ke, Clubhouse ke, semua boleh. Sila. Okey. Mungkin last question. Adakah sebenarnya Clubhouse ini hanya berfokus kepada semua individu-individu yang berjuang dengan kondisi kesihatan mental sahaja? Maksudnya, contoh ada kawan-kawan kita yang rasa macam okay, mungkin aku still okay lagi, rasa stable lagi, tapi sangat tertarik dengan isu kesihatan mental. Macam mana dia orang boleh berkongsi atau menolong? Boleh di Clubhouse? Boleh. Terima kasih Aini, soalan yang baik sebenarnya. Okey, jadi kepada anda yang mungkin berminat dalam bidang kesihatan mental ataupun mungkin mahu mempelajari tentang kesihatan mental, boleh datang. Kita boleh buat site visit contohnya dan melihat bagaimana kami mengendalikan kelas-kelas ataupun aktiviti-aktiviti kan hari ini, ataupun boleh juga turut serta menjadi sukarelawan Miasa. Jadi sukarelawan Miasa ni pelbagai sebenarnya. Anda boleh bantu kami dalam apa saja program aktiviti kami. Anda juga boleh bersama-sama kami dalam outreach program dan contohnya Santai Sihat. Sebab Miasa we are big on the homeless issue as an example. Jadi anda boleh bersama-sama dengan kami, kita melihat sendiri kan hari ini bagaimana rakan-rakan seperjuangan kami di gelandangan, isu-isu mereka, bagaimana kita sama-sama boleh turut serta dan membantu kan. Jadi ini penting. Dan juga sudah tentu dalam pasukan krisis Miasa ataupun seperti anda tahu, Miasa ada talian 24 jam 7 hari seminggu. Nombor baru kita hari ini 1800 1866. 1800 ni 2 kali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau anda nak membantu, boleh juga menjadi part ataupun sebahagian daripada pasukan krisis Miasa. Anda boleh mendaftar di laman web Miasa www.miasa.org ataupun boleh terus kontak kami. Nombor Clubhouse Miasa Terengganu ni saya pun tak hafal hari ini. Apakah nombornya? Saya pun belum hafal, tapi boleh tengok dekat Instagram kita. Okey, boleh tengok dekat Instagram kita. Tak hafal belum. Tapi kalau nak terus ke WhatsApp 0379321409, mungkin lepas ni staf kami akan dropkan di ruangan komen, so anda boleh terus salin ya. Nombor kami 096674409. Saya ulang, 0966744409 is our Miasa Clubhouse Terengganu number. Kena hafal dah hari ni lepas. Okey, selepas ni ada homework, kena hafal nombor Terengganu. Betul. Okey, so dah kita dengar daripada Puan tadi
kalau banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat dekat Clubhouse selain daripada hanya bukan hanya, tapi selain daripada mencari sokongan atau reach out for help. Yes. Walaupun rasa tak perlu, tapi kalau nak datang, saya saja nak datang untuk buat site visit boleh. Betul. Lepas tu kalau nak lagi untuk nak berkontribusi, to contribute to the Clubhouse, boleh jadi sukarelawan, menyumbang jadi sukarelawan biasa boleh juga. So Betul. banyak sebenarnya. Betul, sebab kita melihatkan hari ini banyak daripada pelajar-pelajar universiti khususnya kan, tidak kira lah degree ataupun masters yang nak membuat assignment, kadang-kadang nak buat project paper dan sebagainya juga hadir ke Miasa. Jadi boleh juga anda kalau nak pelajari, kita ada sedikit ruang dan waktu, boleh bersama-sama, sebab ini kita sangat galakkan because contact based education, psycho education is something that Miasa champions, and this is the only way we can help to reduce stigma and also obviously discrimination. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya kan hari ini. Jadi hari ini mungkin saya faham mungkin di Terengganu ni berbeza ya bila kita melihat tentang literasi kesihatan mental itu sendiri. Tetapi mungkin kita nak kupas sedikit, sebab kalau kita tengok baru-baru ni alhamdulillah Malaysia pun dah jenayahkan percubaan bunuh diri. Kita melihat ada juga penambahbaikan ya kepada Akta Kesihatan Mental itu sendiri. Mungkin kita nak kongsi sikit hari ini apa sebenarnya keperluan untuk kita jenayahkan percubaan bunuh diri. Mungkin hari ini daripada perspektif ialah ada ni pun daripada Indonesia, macam mana the landscape, mental health landscape di Indonesia itu sendiri. Mungkin saya kongsikan sedikit landscape di Malaysia. Mungkin saya tak boleh cakap to represent every Indonesian. Of course. So mungkin apa yang saya cakap sekarang ialah apa yang saya tahu, setakat yang saya tahu saja. Tapi untuk level of the literacy itu still macam sangat very very low. Very low. Mungkin awareness tu dah ada kan, sebab dekat social media dah banyak sangat semua orang post pasal kesihatan mental, semua kan. Tapi untuk untuk punya maklumat yang betul mengenai kesihatan mental tu, rasanya we still have a lot of homework to do. Maklumat yang tepat kan, accurate information kan. And tapi macam ni kita nak bantu, how do we help our audience or followers and just kita punya masyarakat lah secara umum, macam mana mereka nak mendapatkan maklumat ataupun informasi yang tepat? How do we bring them to the correct information, selain daripada contohnya mengikuti Miasa, mengikuti rakan-rakan NGO yang lain kan, tapi selain daripada tu how would they do it? What do you think? Right. One of it, of course, is the campaign. The campaigns, okay. But alhamdulillah sebenarnya campaign kesihatan mental dekat Indonesia sudah sangat bagus. Pergerakan campaign kesihatan mental dekat Indonesia tu makin ke sini makin baiklah, boleh dikatakan. Banyak juga NGO yang bergerak dalam kesihatan mental dan mewawarkan mengenai literasi kesihatan mental. Cuma sahaja mungkin tak ada lagi yang sebesar Miasa. Di Indonesia lah maknanya. Di Indonesia. So macam puan cakap tadi, mungkin Miasa boleh buat branch dekat luar negara pula. Betul. Kita tak tahu. Mungkin kita boleh buat satu dekat Indonesia. Betul. Tak tahu. InsyaAllah mana tahu, amin, kita cuba. Okey, hari ni jadi bila kita cakap pasal yang jenayahkan percubaan bunuh diri di Indonesia macam mana? Sudah yang jenayahkan percubaan bunuh diri? Ke tak pasti? Saya tak pasti. Okay, the thing about the Mental Health Act in Indonesia still lagi tak clear. Oh, tak jelas. Tak jelas. Dia bukan macam dekat Malaysia yang kita dah ada Mental Health Act. Walaupun dah lama, okay, baru di-amend kan. Tapi dekat sana masih belum lagi satu act khas atau khusus untuk kesihatan mental. Oh, I see. Bagus sebenarnya kalau belum ada Mental Health Act, it's easier. Tak payah ada act tu sebenarnya. Kita boleh bermula dengan betul daripada sekarang sebenarnya, So have the people with the conditions involved, ada caregivers involved. Jadi kita buat benda tu betul daripada sekarang. Kadang-kadang bila kita ada act ni dia jadi very rigid. Kemudian kena buat penambahbaikan. Kita berikan maklumat yang betul, kita dilatih dengan betul, ada pemahaman yang betul.
bagi semua orang terlibat, kan, dan kemudian baru kita boleh buat macam UNCRPD contohnya. You have a convention, you know, and everybody becomes a signatory to the convention. Kita buat enforcement, barulah benda tu insya-Allah boleh berjaya. Begitu insya-Allah. Jadi ni jenayahkan percubaan bunuh diri di Malaysia dah direalisasikan. Alhamdulillah, ini adalah satu strategi di mana kita dapat menyantuni mereka-mereka individu yang berjuang dengan pemikiran untuk mengakhiri kehidupan, untuk reach out for the help. There is no shame. Okay, we hope there is no longer fear in us apabila kita bergelut dengan isu-isu sebegini, supaya kita dapat bantuan, kita dapat rawatan dan sokongan cepat, kan hari ni. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Sebab kalau tak, if you criminalize it, macam mana kita nak reduce stigma? Tak boleh. Orang akan menganggap individu yang ada penyakit mental ni criminal, when it's not a criminal act. The person is unwell and we need to bring the person for treatment. Kita perlu menyokong, menyantuni dengan baik dan juga efektif, dan ini yang kita harapkan. Jadi hari ini saya difahamkan ada beberapa soalan. Mungkin kita nak tengok soalan-soalan. Cuba. Okay, jadi boleh teruskan kalau anda ada soalan, anda ada ruangan komen-komen di ruangan chat mungkin. Okay, kita tengok apa soalan yang ada di sini. Okey puan. Soalan pertama yang kita dapatkan ialah, adakah individu yang berjuang dengan BPD, so ini tak berkait dengan Clubhouse ya, tapi tak apa. Contohnya, bolehkah mereka struggle juga dengan kondisi yang lain seperti GAD dan sebagainya pada masa yang sama? Maksudnya ada diagnosis BPD tapi juga struggle dengan other diagnosis which is GAD. Betul, boleh. Rasa kita dua-dua pun boleh jawab soalan ni. Mungkin saya kupas dulu, mungkin hari ni boleh tambah. Jadi BPD, borderline personality disorder, adalah satu personality disorder under mental health juga, ataupun mental health conditions, dan juga GAD iaitu generalized anxiety disorder. Okay, jadi saya rasa ini kita maklum ya, apa-apa juga penyakit kita boleh ada pelbagai. Jadi kalau kita ada BPD, kita juga boleh ada GAD. Kalau ada GAD, boleh juga ada MDD, major depressive disorder. Jadi dia bukan terhad kepada satu penyakit sahaja. Dan sudah tentu bila kita cakap pasal kesihatan mental kan hari ini, bila kita cakap pasal penyakit-penyakit mental ini juga satu spektrum yang luas ya sebenarnya. Jadi dia ada pelbagai, and you can also move within this ataupun within this spectrum sebenarnya. Jadi saya rasa yang paling penting kan hari ini untuk kita jangan terhadkan diri kita kepada diagnosis. Tidak kira anda mempunyai diagnosis apa sekalipun, ketahuilah bahawa anda boleh sembuh. Okay, this is important. Jadi jangan selalu, kadang-kadang bila kita ada, contohnya ada penyakit kemurungan, kita selalu fikir okay, saya macam ni, jadi kita nak bergerak beyond the symptoms tu menjadi sukar. Jadi kadang-kadang kan hari ni bila kita berjuang ni, bila kita dah rasa sihat normal, kenapa rasa normal pula? Bila dah sembuh pun rasa macam pelik sebenarnya. Begitu. Jadi don't limit yourself. Tahu bahawa anda boleh sembuh walau apa jua penyakit, and you can thrive. Jadi bermaksud kita boleh hidup dengan apa sahaja penyakit mental yang kita hadapi. Yang penting pendekatan perlulah holistik ataupun menyeluruh dan konsisten ya tuan-tuan dan puan-puan, ini penting. Okay? Jadi kalau kita usaha tangga kejayaan ni kan, kena konsisten ya dalam proses penyembuhan kita, barulah proses itu efektif insya-Allah. Okay, hari ni nak tanya sikit. Okay, rasanya penjelasan dari puan tadi dah sangat komprehensif. Cuma sikit yang saya nak tambah ialah kalau walaupun anda semua ada diagnosis, tetapi diagnosis itu diagnosis does not define yourself as a whole. You have the diagnosis, but you also have you as yourself is just a part of yourself. Itu penting. Jadi mungkin boleh pelajari sikit tentang the recovery model, kerana kami tak ada waktu hari ini, tapi mungkin minggu depan kita boleh kupas sedikit tentang the recovery model untuk kita fahami bahawa we are not our symptoms, or we are not our diagnosis, and we are beyond it, and how. Mungkin insyaAllah minggu depan kita kupas sikit Okay, boleh. Next Minasa Talk. Next Minasa Talk boleh. Okay, soalan selanjutnya ada this term which is ligophobia. I think one of the phobia which is a fear of darkness. Boleh jadi agresif juga ke puan? Itu soalan ni. Okay, itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Itu saya kurang pasti. Kalau hari ini tahu boleh jawab. Kalau tidak mungkin lepas ni ataupun minggu depan kita boleh
look it up and kupas, sebab sudah tentu saya bukan pakar psikologi ataupun pakar psikologi. Tetapi kalau kita nak khususkan kepada aggressiveness, sesiapa sahaja di dalam tekanan ada kemungkinan untuk bertindak secara agresif kalau terus ditekan dan ditekan. Bukan khusus kepada orang yang ada penyakit mental, bukan khusus kepada orang yang ada apa tadi dia punya tu, ligophobia, tetapi sesiapa sahaja, orang normal pun boleh agresif sebenarnya. Dan saya rasa kalau saya boleh kongsi I really really quickly, tahun 2020 sewaktu Miasa menjalankan program menyelamatkan gelandangan, ini yang kita lihat dia. Sebenarnya apabila rakan-rakan seperjuangan kami di gelandangan pada waktu tu, sebab kita buat projek menyelamatkan gelandangan untuk to break the chain of COVID-19, membawa rakan-rakan ni ke shelter home. Jadi they are now confined in a space. Dan bayangkan selama ni kita boleh freedom kan, kita ada kebebasan untuk keluar, bergerak dan sebagainya. Tapi apabila we are confined dan tak boleh keluar, maknanya PKP, pergerakan Pembatasan. lupa dah PKP tu apa kan, pembatasan apa kan, pergerak PKP. Alamak, kenapa dah tak ingat dah ni? Movement, kalau bahasa Inggeris ni movement control order lah. Jadi maksud saya, bila kita ada a control and we are apa orang kata confined in a space, sudah tentu dengan adanya tekanan kita dah tak boleh nak bergerak secara bebas. Our freedom is being stripped. Of course kita boleh bertindak agresif. Sebab tu di Miasa kita sebenarnya we champion zero coercion. Tidak ada kaedah pemaksaan ya dalam apa jua. Okay, when we want to go for treatment ataupun nak masuk hospital, it must always be informed consent, it must always be an informed decision dan juga supported decision making. Jadi ini penting ya. Saya nak tengok kat sini PKP tu sebenarnya apa. Jadi PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah, sebab dah lama 3 tahun dah tak pernah pakai. Alhamdulillah. Lupa. Dah lama lewat PKP dah lupa pula. Dah lupa pula maksudnya. Tapi Movement Control Order, Perintah Kawalan Pergerakan. Okay. Soalan seterusnya ini? Soalan seterusnya. Okay. Ada yang nak tanya pasal Clubhouse ni. Okay, boleh. Kalau nak bawa student untuk site visit, Boleh? Nak apa ni? Nak kontak siapa? Boleh. Okay. Jadi kalau nak buat site visit untuk Kuala Terengganu, kita ada staff members dan juga volunteer di sini. Jadi anda boleh menelefon ke nombor Clubhouse Terengganu, iaitu 0966674409. Boleh bercakap dengan Encik Afif ataupun Encik Farouk ya for site visit di sini, insyaAllah. Okey, dan kalau di PJ anda boleh terus ke talian 0379321409. So you can do site visits, you can come and learn, boleh membuat interview sessions. Kita juga banyak membuat documentary, TV stations juga datang untuk buat video menemu ramah pegawai-pegawai ataupun our staff members in Miasa juga. Jadi boleh kita boleh bantu insyaAllah. Okey, dan juga anda boleh emailkan ke kami juga di info.miasa@gmail.com insyaAllah. Jadi mungkin ada soalan lain atau itu saja? Okey, boleh kita Ada yang jawab juga. Apa satu lagi tak ingat juga. So memang bukan kita je lah yang tak ingat pasal dia. So benar tak ingat. Okey, yang saya tengok dekat live kita dah tak ada soalan lagi. Okey. So mungkin kita sudah sampai di sini. Okay, boleh. So kita nak wrap up. Thank you so much everyone for joining semua Miasa live Talks langsung daripada Clubhouse Terengganu. Daripada Clubhouse Terengganu. Jadi kita punya Miasa Talks ni adalah siaran secara langsung setiap minggu, hanya 30 minit. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan during Miasa Talks, boleh tanya soalan. Ada lagi satu soalan? Okay, boleh. Jadi ada lagi satu soalan, mungkin kita jawab soalan yang last ni and we will wrap it up. Dan you can continue sending us questions and we can answer it in our next program ataupun next live session next week. Ada soalan terakhir Puan daripada Sobiha Salim. Boleh share antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di Clubhouse Terengganu? Boleh, okey. Jadi di Clubhouse Terengganu, kalau kali ni kami hadir, kita di Clubhouse Terengganu hari ni, kita ada kumpulan
kumpulan sokongan, iaitu dia macam kita panggil circle time, iaitu kumpulan sokongan yang terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri. Kita juga buat sesi counselling, ujian saringan kesihatan mental dan juga therapy session. Tetapi untuk bulan depan bila kita hadir, sekali lagi kita akan buat terapi rohani, juga kelas-kelas seni ataupun art based. Jadi mungkin kelas seni, kelas drama, mungkin expressive dance. Jadi kita tengok kepada respon. Apabila kita wawarkan posters dan sebagainya, kalau responnya tinggi, kita akan bawakan aktiviti itu di sini. Sebab maklum ya, everyone kita masih baru di Terengganu, jadi kita pun belum mengenal ya warga-warga Terengganu dan apa yang anda perlukan di Terengganu. Tetapi sudah tentu perkhidmatan kami meluas sebenarnya. Jadi kalau kita kurang respon of a certain activity, kita tak bawa lah aktiviti itu pada bulan tersebut. Macam tu. Nah, jadi kalau anda berminat untuk seni ke, untuk dance ke, untuk spiritual therapy contohnya dan sebagainya, anda boleh mungkin hantar kepada kami email ataupun WhatsApp, dan kemudian kita boleh buat voting lah, tengok macam mana. Sebab yelah, kita masih baru kan, nak bawa semua perkhidmatan pula memakan waktu, kos dan sebagainya. Jadi insyaAllah lah, moga-moga mudah-mudahan lepas ni kita boleh sediakan semua semua perkhidmatan kami di Terengganu juga insyaAllah. Jadi mungkin itu saja ya ini. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan. Thank you so much for joining our Miasa Talks today, and insyaAllah we will see you next week from Miasa Clubhouse PJ pula, insyaAllah. Amin. Jadi itu saja. Thank you very much everyone. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.